Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Kurang malam ni hujan kan. Suara lain sikit tuan. Suara tak ada. Semalam petang semalam habis suara. Tak tahu tiba-tiba habis suara. Dan semalam saya di Bukit Putih. Bukit Putih lagi tak ada suara tuan-tuan, tapi depa punya speaker tu power. Sebab depa kan Ustaz Azai terus nak mai hari Jumaat ni kan. Jadi speaker depa tu power. Jadi walaupun tak ada suara dia boleh tangkap juga. Power lah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah malam ni kira okey lah tuan-tuan. Ada suara boleh keluar sikit lah. Jadi tuan-tuan kita tengok kita berhenti di bawah tajuk solat, betul tak? Solat. Jadi sebelum ni kita sebut bagaimana antara daripada Muqatil bin Sulaiman disebut antara wahyu yang pertama sekali, antara yang pertama adalah berkenaan dengan solat. Dan sebahagian ulama mengatakan solat sebelum 5 waktu ni kita solat seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salam dan nabi-nabi terdahulu. Solat dia macam mana? 2 pagi 2 petang berdasarkan ayat Quran dalam surah Al-Mu'min ayat 55, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Di situ. Kemudian kita sambung di Al-Haris bin Usamah, betul lah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Al-Haris bin Usamah meriwayatkan daripada Ibnu Luhai'ah secara mausul daripada Zaid bin Harisah bahawa pada permulaan turunnya Jibril mendatangi Nabi SAW dan mengajarkan wuduk kepada baginda. Mula-mula Jibril mengajar wuduk. Kenapa kita sebelum sembahyang wuduk? Panjang cerita tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam kitab Furu'ul Masail dia ulas panjang. Kenapa sebelum kita sembahyang kita ambil wuduk? Tapi ringkasnya tuan-tuan, sebab sembahyang ni adalah ibadah yang paling mulia setelah mengucap sembahyang. Dan Allah Ta'ala ni suka yang bersih. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Ta'ala cantik, suka yang cantik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah Ta'ala itu bersih, Allah Ta'ala itu elok dan tidak menerima kecuali yang elok juga. Sebab tu antara benda yang Allah Ta'ala suka, orang yang tiap kali nak sembahyang kita gosok gigi kan. Bersih. Wuduk pun sama. Wuduk tu maksud dia bersih lah. Bersih. Tu yang nak basuh muka, bersihkan muka, tek mata ke apa ke tuan-tuan yang bersememeh kat muka ni, cuci, basuh tangan, kotoran di tangan, kepala tuan-tuan kau ada debu ke apa, kaki. Itu hikmah supaya kita bersih tuan-tuan. Sebab anggota ni anggota yang orang nampak kan, muka orang nampak, telinga orang nampak, kepala orang nampak, tangan orang nampak, kaki orang nampak. Betul tak? Jadi yang hak lain kita tutup dengan baju. Jadi yang zahir ni bagi bersih. Kalau ada orang kerja tangan dia ada tanah-tanah, jadi sebelum sembahyang tu bagi bersih. Ada kotoran ke kat muka dia bagi bersih. Jadi cerita macam tu lah antara. Sebab tu tuan-tuan sangat dituntut sangat dituntut sunat muakkad tiap kali ambil sembahyang, tiap kali nak sembahyang gosok gigi. Sangat dituntut. Tapi sekarang ni tuan-tuan gosok gigi lah tadi tuan-tuan, bersih-bersih. Kalau yang penting tak ada bau mulut lah. Itu wuduk tu. Tiap kali wuduk sunat kita gosok gigi tuan-tuan. Nabi meninggal dunia waktu gosok gigi
Ustaz tuan-tuan. Dia main batuk pula tuan-tuan Tadi tak batuk, main sini batuk pula. Nabi meninggal waktu Nabi tengah gosok gigi. Waktu Nabi nak meninggal dunia, Nabi tengok kayu sugi. Nabi tengok. Nabi tak boleh larat cakap, Nabi sakit. Maka isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha tahu Nabi nak bersugi, nak gosok gigi. Nabi rajin gosok gigi. Jadi Aisyah pun ambil nak gosok gigi Nabi, tapi mulut Nabi ni kering sebab nak meninggal dunia akan dahaga. Maka Aisyah letak air liur dia, gosok gigi Nabi. Bagi basah guna air liur Aisyah. Tengah gosok gigi tu lah Nabi SAW wafat. Jadi nak ceritanya penting gosok gigi, bersih lah tuan-tuan. Baik, mula-mula dia mengajar wuduk. Tuan-tuan, wuduk ada apa rukun tuan-tuan? Wuduk ada apa rukun? Saya saja tanya tuan-tuan. Dulu pernah tanya dah. Wuduk ada apa rukun? Revision ni sikit dia. Ingat tak? Rukun wuduk, rukun semayang 13. Kalau wuduk ada apa rukun? 6. Niat, basuh muka, basuh yang pertama, yang kedua, ketiga sunat. Niat, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku. Kemudian sapu kepala, sekurang-kurangnya 3 helai. Tapi kalau boleh sapu sebanyak yang boleh. Sunat sapu satu kepala, sapu Dia beza basuh dengan sapu. Sapu ni tuan-tuan pegang, celup air, sapulah. Kalau basuh ni tuan-tuan kena siram. Sebab tu kepala sapu. Kita tak siram kepala, dia sapu Jadi kepala, niat, basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki sampai buku lali, atas pada buku lali sikit lah. Atas pada buku lali sikit. Kalau boleh atas tuan-tuan, sunat sampai nak dekat ke lutut tu, atas nak sampai ke lutut tu, atas keting tu. Dia wuduk ni lagi banyak tuan-tuan, lagi sunat. Tapi janganlah atas pada lutut tu, mengarut dah lah. Tapi selebihnya tu lah, atas tuan-tuan, antara sampai ke betih ke sunat, bagi lebih. Yang last kali tertib. Itu rukun wuduk. Adapun kumuk sunat, basuh tangan mula-mula kan. Dia mula ambil wuduk, basuh tak, bismillah, sunat bismillah. Sunat basuh tangan 3 kali. Sunat kumuk 3 kali. Sunat masukkan air dalam hidung, istinsyaq, masuk air dalam hidung. Lepas tu barulah kita ambil wuduk kan. Yang tu permulaan tu sunat. Baik tuan-tuan. Kemudian baginda selesai berwuduk, baginda mengambil semangkuk air lalu memercikkan kemaluannya. Maksudnya Nabi bersihkan kemaluan, tapi Nabi tak sentuh Nabi hanya memercikkan dia. Wallahu alam tuan-tuan apa sebab. Tapi Nabi tak sentuh, sebab bila tuan-tuan ambil wuduk, tuan-tuan sentuh kemaluan, batal sembahyang. Jadi kenapa Nabi mercikkan kepada kemaluan ni, wallahu alam, pada situasi pada zaman tu lagu mana. Tapi Nabi hanya memercikkan, Nabi tak sentuh. Boleh lah, Nabi memercikkan tak sentuh. Boleh jadi Nabi membersihkan air mani, boleh jadi, wallahu alam. Sebab Nabi juga, Nabi bersama dengan isteri Nabi, dan ada air mani. Nabi manusia, Nabi juga seperti manusia, ada air mani. Bila Nabi bersama dengan isteri dia, air mani tu kena kat baju Nabi, dia hanya buang aja, dia tak basuh pun. Sebab air mani bukan najis. Air mani bukan najis. Jadi ini penangan kita lah, mazhab Syafi'i. Baju kalau kena air mani, kita hanya lap saja, ataupun kita kuih air mani itulah. Adapun ada tumpuk air mani tu, boleh sembahyang, air mani bukan najis. Tapi tuan-tuan, kalau kain ada air mani, takkan nak main masjid kot. Tidak kan? Biasanya kita tak main dah lah. Cuma nak bagi tahu air mani Nabi ni bersih tuan-tuan. Peluh Nabi semua wangi tuan-tuan. Bukan macam kita tuan-tuan. Tapi nak ceritanya Nabi, boleh jadi yang ni Nabi nak membersihkan yang tu lah. Bukan Nabi keluar. Sebab bila kita dah ambil wuduk, kita kencing batal sembahyang. Tu ada orang tanya soalan tu. Saya ingat ada ustaz dia mengajar tu, masa saya di sekolah lah. Dia kata apa hukum orang yang kencing, dia ambil sembahyang, lepas tu dia kencing, masa dia nak basuh kencing dia tu, dia tak sentuh kemaluan dia. Dia tak sentuh kemaluan dia pun. Batal ke tak batal wuduk dia? Batal lah, pasal dia kencing. Boleh lah. Jangan ingat sentuh tu batal, sentuh tu memang batal, tapi kencing tu lagi lah batal.
Hatta kalau keluar ulat dalam kemaluan pun batal tuan-tuan. Ulat keluar daripada punggung ke, daripada kemaluan ke, batal wuduk. Batal wuduk. Apa saja yang keluar daripada kubur ataupun dubur, batallah wuduk. Kemudian tuan-tuan, baginda kemudian Ibnu Majah meriwayatkan hal ini dengan makna yang serupa. Juga diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib dan Ibnu Abbas. Dalam hadis Ibnu Abbas, dalam ini termasuk kewajipan yang pertama yang diturunkan, ambil semayang dan semayang 2 waktu sahaja. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Senang tak tuan-tuan kalau lagu ni? Senang no. Kita lah umat yang paling banyak semayang tuan-tuan. Sehari 5 waktu, 17 rakaat. Banyak semayang tuan-tuan. Itu yang Nabi Musa pujuk kan. Kita nak cerita Isra Mi'raj. Pujuk umatmu tak mampu. Tengok ramai tak semayang pun. Tapi tuan-tuan percayalah, kalau 2 waktu pun ramai juga tak semayang. Sama je tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, pasal apa kita semayang banyak? Ada yang kita bincang masa Isra Mi'raj tu. Kenapa kita semayang 5 waktu 17 rakaat? Umat terdahulu 2 waktu je. 4 rakaat sehari semalam. Kita 17 rakaat. Pasal apa kita banyak sangat? Pasal kita lah umat, sebab Allah Ta'ala nak angkat kita sebaik-baik umat. Dan kita lah umat yang paling ramai masuk syurga. Itu bukan saja-saja tuan-tuan. Memang berkat semayang 5 waktu ni lah kita umat paling ramai masuk syurga. Dengan berkat semayang 5 waktu dah kita lah umat yang terbaik. Dengan berkat kita semayang 5 waktu 17 rakaat ni lah kita umat yang pertama masuk syurga. Tuan-tuan ingat tak saya sebut kat tuan-tuan, ahli syurga ni ada berapa soft? Ada kita bincang dalam, ingat berapa soft? Sebab dia bukan soft masjid, soft padang mahsyar. Satu soft tu mungkin juta, mungkin bilion, trilion, wallahu alam lah. Ahli syurga ni ada 120 soft. 120 soft. Kalau tuan-tuan punya soft ni sikit, kalau masjid tinggi lagi besar, soft dia lagi panjang. Jadi tuan-tuan, 120 soft ni daripada soft 1 sampai soft 80. Soft 1 sampai soft 80 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis tu umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi duduk belakang, Nabi Nuh duduk belakang. Daripada 81 ke 120 umat lain. Antaranya kita semayang 5 waktu tuan-tuan, 17 rakaat. Jadi beruntunglah tuan-tuan. Tuan-tuan yang boleh semayang beruntunglah. Kemudian tuan-tuan, Ibnu Hisham menyebutkan bahawa jika tiba waktu solat, Nabi dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil dan tersembunyi untuk mengerjakan solat. Tak tunjuk lah. Supaya orang tak nampak. Sebab masa ni Islam masih lagi belum kuat. Jadi bersembunyi dulu. Bersembunyi sampailah Islam kuat ni, nanti barulah dakwah secara terang-terangan. Kita bawah tajuk dakwah secara sembunyi. Ini tajuk besar kita. Kemudian pada satu hari Abu Talib melihat Nabi SAW lalu bertanya mengenai solat itu. Tuan-tuan tahu Abu Talib, bapa Sayyidina Ali, dia ni Islam ke bukan? Abu Talib kafir. Menurut majoriti ahli tafsir, majoriti ahli sirah, majoriti ahli hadis, Abu Talib mati kafir. Kalau ada orang kata dia mati Islam, sama ada dia sufi ataupun syiah, dua tu ya. Sufi ni okey je, tapi kadang-kadang banyak dia ambil hujah melalui mimpi. Mimpi tak boleh jadi hujah. Mimpi bukan hujah. Hujah kita adalah Quran dan hadis, itu hujah. Mimpi ni boleh jadi syaitan, mainan tidur. Mimpi bukan hujah. Sepakat seluruh ulama usul fiqh, mimpi bukan hujah. Masalah sufi ni dia suka jadikan mimpi sebagai hujah. Itu yang dia banyak pandangan yang pelik-pelik tu. Tuan-tuan tengok di Indonesia, dia bila sufi ni, tuan-tuan, saya sebut sufi ni, dia ahli sunnah juga. Orang yang ikut tarikat ni sufi lah. Dia, tuan-tuan tengok di Indonesia tu, sufi ada banyak tarikat. Raya bukan sama. Ada sufi raya wahai. Pasal apa? Syekh dia mimpi semalam raya. Dia kira mimpi. Ini raya lambat sikit. Pasal apa? Syekh dia mimpi semalam. Dia kira mimpi. Mana boleh kira mimpi? Kita tengok anak bulan Nabi ajak. Nabi itulah yang jadi pada golongan sufi. Dia ahli sunnah, tapi dia jadikan mimpi dia tu. Dia terlalu mimpi, dan kadang-kadang cara dia pergi kubur tu kadang agak pelik sikit lah. Dia bukan sembah kubur.
tapi cara dia tu macam agak nampak membesarkan kubur. Dia tak sembah kubur, macam terlalu mengagungkan kubur. Jadi bid'ah lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian jadi Abu Talib ni mati kufur. Tapi tuan-tuan tengok apa Abu Talib sebut. Abu Talib melihat Nabi lalu bertanya mengenai solat. Abu Talib ni dia bela Nabi lama, sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi 2 bulan sebelum Nabi lahir, ayah Nabi meninggal. Masa Nabi SAW umur 6 tahun, siapa meninggal? Mak meninggal di Abwa. Lepas tu siapa jaga? Tok Wan jaga, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib jaga Nabi. Yakni Abdul Muttalib ayah kepada ayah Nabi, datuk Nabi lah. Abdul Muttalib bela Nabi daripada Nabi umur 6 tahun sampai umur Nabi 8 tahun. Lepas tu Abdul Muttalib meninggal dunia. Kemudian datanglah siapa pula bela Nabi SAW? Abu Talib. Ya. Abdul Muttalib bukan Islam, tapi dia Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni maksud dia orang yang di antara Nabi, antara 2 Nabi. Sebab masa Abdul Muttalib meninggal, ayah Nabi meninggal, mak Nabi meninggal, Nabi belum menjadi Rasul. Jadi mereka ni belum lagi menerima wahyu. Jelas. Dan antara dengan Nabi Nuh juga dengan Nabi Isa jauh. Dengan Nabi Ibrahim lagi lah jauh. 1000 tahun tuan-tuan. Dengan Nabi Ibrahim ni 1000 tahun. Dengan Nabi Ismail beribu tahun. Dengan Nabi Isa tak diutuskan pada mereka. Nabi Isa diutuskan di Palestin tu untuk Bani Israel. Jadi mereka zaman Nabi ni SAW yang berada di Mekah tu, mereka hanya mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ni cerita 1000 tahun tuan-tuan, 1000 tahun. Dia sependek kata mereka ni terpisah dengan Nabi, dengan wahyu 1000 tahun. Jadi mereka ni dipanggil Ahlul Fatrah, orang yang duduk di antara 2 Nabi. Jadi mereka ni ahli apa? Menurut jumhur ulama, majoriti lah, mereka ni ahli syurga. Sebab orang yang masuk neraka ni orang yang Nabi dakwah dia lawan. Tidak tuan-tuan? Ayah Nabi dia tak pernah lawan dakwah Nabi. Dakwah pun tak pernah sampai kat dia. Mak Nabi dia tak pernah lawan dakwah Nabi. Dakwah pun tak pernah sampai pada dia. Sama datuk Nabi. Nabi belum jadi Nabi lagi. Nabi SAW jadi Nabi umur 40. Datuk dia meninggal dah. Orang masuk neraka ni, tuan-tuan baca Quran, yang masuk neraka ni orang yang orang dakwah dia lawan. Macam kita, walaupun Rasul tak ada sekarang, tapi pendakwah ramai sekarang ni kat dunia kan. Ramai pendakwah yang hebat-hebat, Quran dalam kepala, hadis dalam kepala. Mereka ni menjadi pewaris Nabi. Zaman Nabi, sebelum Nabi diutuskan, masyarakat tu masyarakat jahiliyah. Dah hilang dah ajaran Nabi apa? Ajaran Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni hilang dah. Ada pun dah campur bukan-bukan, macam haji ada lagi. Tapi haji mereka dengan tawaf berhalanya, telanjangnya, mereka dah banyak benda-benda bid'ah. Jadi Abdul Muttalib, ayah Nabi, mak Nabi SAW, mereka ni semua Ahlul Fatrah. Dan mereka ni selamat di akhirat. Boleh Abu Talib cerita lain pula. Abu Talib dia bela Nabi SAW daripada umur Nabi 8 tahun sampai umur Nabi apa? 50 tahun. Makna dia bela Nabi SAW, dia lindung Nabi selama 42 tahun. Sama tu. Masa Nabi jadi Rasul 10 tahun, daripada umur 40 sampai umur 50, Abu Talib lah lindung Nabi SAW. Tapi Abu Talib tak masuk Islam. Banyaklah riwayat dia tuan-tuan kalau nak sebut. Kita banyaklah riwayat dia. Kita tengok apa Abu Talib sebut. Abu Talib melihat Nabi lalu bertanya mengenai solat. Abu Talib tanya berkenaan solat. Maka Nabi setelah mendengar penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Talib menyuruh baginda dan Ali agar menguatkan hati. Siapa Ali ni? Anak dia lah, Ali bin Abu Talib. Anak Abu Talib ada 3 orang yang kuat, terkenal lah dengan keislaman dia. Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib dengan Aqil bin Abi Talib. 3 orang ni terkenal lah. 3 orang. Baik, jadi tuan-tuan, Abu Talib ni kenapa dia tak Islam? Nampak dia duduk dengan orang Islam, dia tengok mukjizat, tapi kenapa dia tak Islam? Jadi dia memang dia tak Islam. Kalau ada orang kata Islam tu mengarut sangat lah, itu saya boleh kata mengarut sangat lah. Kalau orang kata Abu Talib ni mati Islam, mengarut sangat lah.
Sebab Abu Talib banyak ayat Quran tuan-tuan, banyak hadis sebut dia mati dalam keadaan kufur. Sebab apa dia mati kufur? Sebab masa dia nak mati, pertama dia rasa hina kalau masuk Islam ni. Sebab dia ni Abu Talib, dia antara pembesar Quraisy di Mekah. Dan antara benda yang paling mulia bagi mereka adalah agama nenek moyang, semua berhala. Itulah kemuliaan yang terbesar bagi Quraisy, paling besar, iaitu meneruskan tradisi agama nenek moyang. Ini kemuliaan yang cukup besar. Sebab tu Abu Talib dia tak mau Islam, dia rasa hina tuan-tuan. Bila dia nak mati, Nabi dakwah dia kan, ni banyak hadis sebut tuan-tuan, banyak riwayat. Nabi dakwah dia, ya ammi, wahai pak saudaraku sayang, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan ahujju bika indallah, kalimah yang aku boleh bela kamu di hadapan Allah. Abu Talib kata, bila Nabi dakwah, Abu Jahal ada tu dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Dia berkata apa kat Abu Talib? Atarghabu amillati Abdul Muttalib, hang benci ke agama ayah hang Abdul Muttalib? Abdul Muttalib tak apalah, nak dia meninggal sebelum Nabi jadi rasul. Ni Nabi dah jadi rasul lah, Nabi dah sampai ke wahyu dah, dakwah pada Abu Talib lah. Dia bertanya, hang benci ke agama ayah hang Abdul Muttalib? Oh, dia pun macam perli lah. Last sekali Abu Talib kata apa? Ala millati Abdul Muttalib, aku mati dalam agama ayahku Abdul Muttalib, hatta la yaqulan nas anna Abu Talib, sehingga supaya manusia tak mengatakan Abu Talib meninggalkan agama nenek moyang. Dia tak mau masa dia mati tu, kalau dia masuk Islam, orang pakat cerita Abu Talib pun tinggal agama nenek moyang. Dia rasa malu lah, dia rasa leceh lah. Saya bagi contoh tuan-tuan, ada orang yang tahu benda tu benar dia tak ikut? Ada ke tak ada? Ada. Ada. Contoh dia apa? Contoh dia Iblis. Selesai. Iblis tu duduk dalam syurga tuan-tuan. Iblis tu tuan-tuan baca dalam Quran, dia berdialog dengan Allah. Kita tak pernah berdialog dengan Allah, kita tak pernah masuk syurga. Iblis duduk dalam syurga, Iblis bercakap dengan Allah. Dia makhluk paling jahat, dan Iblis tahu memang dia akan masuk neraka. Dia tahu benda dia salah dan menyembah Allah itu benar, tapi kenapa dia tak mau? Sombong. Kan ada orang lagu tu kan, sombong. Kita nasihat dia, weh, tinggal ketum ni tak elok. Alah, hang pun teruk. Nampak? Dia sombong tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang perempuan yang buka dedak aurat tu, cuba tuan-tuan tanya dia, dia tahu tak tutup aurat tu aja? Dia tahu ke tak tahu? Majoriti tahu. Orang yang makan rasuah, dia tahu tak rasuah tak elok? Dia tahu, tapi sombong belagak. Cuba pergi tengok ni, Islam kita kena halau dia tak kan? Sungguh dia tahu dia salah, tapi keras kepala, sombong. Nampak? Dia tak tundukkan nafsu dia, tak tundukkan akal dia. Sombong dia tu. Dia kadang dalam hati dia sombong. Sombong tu. Orang mai kebenaran hang buat keras kepala, sombong lah. Dia panggil istikbar, takabur. Siapa lagi tuan-tuan yang tahu dia salah, yang tu betul dia tak ikut? Firaun ni tuan-tuan baca Quran, dia memang yakin sungguh tuan-tuan Nabi Musa tu rasul. Kan Allah Ta'ala uji kan, Allah Ta'ala bagi apa? Peringatan pada Firaun. Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala hantar apa? Dafadih, antaranya hantar katak, serangan katak di Mesir. Katak mai daripada mana tak tahu. Macam kita kan, bila mai serangan apa, belalang. Asalnya ada belalang peluru. Katak di zaman Firaun, katak mai pada mana tak tahu. Katak punya banyak tuan-tuan, banyak sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan bunuh, racun lagu mana pun, dia mai lagi banyak. Tuan-tuan, kalau belalang boleh gagah, ni katak tuan-tuan. Sampai Firaun punya bilik tidur penuh katak. Penuh katak, tak boleh nak buat apa, penuh. Buang lagu mana dia masuk balik. Dia main daripada mana tak tahu. Sampai tahap Firaun nak makan, buka mulut, katak masuk mulut, lompat. Punya banyak katak. Firaun rasa tak boleh hidup lah. Firaun dalam diam-diam dijumpa Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, hang doalah kat Tuhan hang, kalaulah apa, kalaulah hilang katak ni, aku beriman lah. Diam-diam dia jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, betul ke? Betul. Dia berdoa. Nabi Musa berdoa, hilang katak, dia beriman tak?
Firaun kata apa? Kata hilang ni aku punya power, aku kan Tuhan. Dia pusing pula. Padahal dalam diam-diam jumpa Nabi Musa. Allah Ta'ala hantar apa lagi? Kumal. Kumal apa? Kutu. Serangan kutu. Allah gatai habis semua tuan. Firaun kena kutu, semua orang-orang Firaun ni kena kutu. Badan gatai habis, kepala gatai. Kutu main pada mana tak tahu. Penuh kutu badan. Tak boleh hidup. Pengikut Nabi pengikut Firaun kata Firaun hangkan Tuhan, bagilah hilang. Nabi Musa ni dalam Firaun dalam dia jumpa Nabi Musa. Doa bagi hilang nanti aku beriman. Nabi Musa kata beriman Nabi Musa doa. Bila hilang Firaun kata apa? Okey rakyat Mesir ni aku punya power, hilang kutu ni. Dia pusing pula dah. Kumal. Kemudian hantar apa lagi? Jarad, hantar belalang. Belalang Allah Ta'ala hantar. Belalang mai tuan-tuan macam nyamuk tu, penuh datang. Habis tanaman Firaun semua habis. Tanaman penduduk Mesir habis. Jadi tuan-tuan tak ada makan. Maka pengikut Firaun kata Firaun, hang Tuhan, tolonglah buat sesuatu. Dia Tuhan. Firaun dalam diam jumpa Nabi Musa. Musa tolonglah doa pada Tuhan hang. Hilang ni aku Islam lah. Masuk Islam. Doa hilang ni masuk Islam tak? Islam. Dia mohong lagi. Last kali apa? Darah ni lagi dahsyat lah. Darah ni macam mana? Air sungai Nil, bila dia pergi ke tempat Firaun dengan pengikut Firaun, dia bertukar menjadi darah. Darah betul tu kan? Darah hanyak darah. Tapi bila dia masuk dekat kawasan Bani Israel, pengikut Nabi Musa, dia jadi air. Hebat tuan-tuan. Masuk tempat Firaun dia jadi darah hanyak. Masuk tempat Bani Israel dia jadi air. Sampai tahap tuan-tuan, kalau Bani Israel pengikut Nabi Musa minum air, dia pun minum air. Tapi kalau dia tolong tuang air tu kepada pengikut Firaun, maka air tu jadi darah. Padahal bekas yang sama. Pengikut Firaun semua tak boleh minum air, minum darah. Itu lagi dahsyat. Allah Ta'ala nak bagi sedang Firaun tu. Tundukkan kesombongan. Jangan sombong sangat. Kurangkan keras kepala tu. Nak bagi dia kurangkan, nak bagi peringatan. Tak mau sampai sudah, tak mau. Dan dia mati. Last sekali dia kena telan dengan apa? Dengan laut kan, laut merah telan tu. Dia tahu tak dia tipu? Dia tahu. Kan masa nak masuk dalam laut terbelah 12 tu kan, Nabi Musa dah lepas. Laut tu tak tutup lagi. Nabi Musa nak tutup, nak ketuk supaya laut tu tutup. Bila tutup, Firaun tak boleh ikut. Tapi Allah firman pada Nabi Musa, Allah Ta'ala kata watrukil bahra wa innahum jundum mughraqun. Wahai Musa, biarkan laut itu terbuka. Pasal apa? Firaun dengan tentera dia akan ditenggelami dalam tu. Itu yang Nabi Musa biar. Maka masa nak masuk dalam laut tuan-tuan, laut kan dalam tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pergi ke laut dan dalam laut. Tasik Bukit Merah ni pun dalam. Berapa meter Tasik Bukit Merah? Laut tuan-tuan dalam beribu meter. Bayangkan kalau tuan-tuan masuk dalam laut, dia terbelah. Dinding ayak ni tinggi mana? Kan dinding dia terbelah kan, jadi dinding ayak. Dinding ayak ni tinggi tuan-tuan. Tu pucuk sana tu. Kita pokok petai pun kita rasa tinggi. Tuan-tuan, laut Gunung Everest pun boleh tenggelam tuan-tuan. Dalam laut ni, Mariana Trench tu, bukit Gunung Everest tenggelam. Yang paling dalam sekali dekat Filipina, Mariana Trench. Dia jurang dalam laut. Gunung Everest pun tenggelam. Jangan kata pokok petai lagi lah tuan-tuan. Tu Firaun dia nak masuk, dia takut. Pasal apa dia takut? Sebab dia tahu dia tipu. Yang betul Nabi Musa tu. Maka dia kata kat tentera dia apa? Okey, masuk. Dia suruh tentera dia masuk. Tentera dia tak mau masuk. Tentera dia kata, lah masuk dulu, hang kan Tuhan. Firaun masa ni dia rasa apa? Kalau aku tak masuk, aku Tuhan. Dia jadilah. Kalau nak suruh dia masuk, dia tak mau. Kalau aku tak masuk, aku kan Tuhan. Dia jadi malu Allah. Pengikut dia tak mau masuk, pengikut dia suruh masuk dulu. Masuk dulu pasal Tuhan. Kami ikut belakang Tuhan lah. Dan Firaun pun dengan sombong dia masuk. Sampai tengah laut, dia tengok dinding ayak kan. Laut kan dalam. Tinggi tuan-tuan. Nampak puncak tu. Puncak tu tinggi sungguh dinding ayak. Walaupun tentera Firaun dikatakan ada 1 juta tuan-tuan masa ni.
Tapi bila duduk tengah laut tuan-tuan, tuan-tuan sejuta pun macam semut je tuan-tuan. Laut tu luas. Firaun rasa takut. Dia tengok. Maka dia kata, sekarang aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dia berimanlah sekali dalam Quran sebut, aku beriman dengan Tuhan yang diimani amana Banu Israel oleh Bani Israel. Tapi Allah Ta'ala tak terima taubat dia. Pasal apa? Dia taubat waktu dia nak mati. Nampak tak? Orang yang taubat kerana terpaksa. Firaun bertaubat kerana terpaksa. Kalau bukan kerana nak mati, dia pun tak taubat. Nampak tak? Orang yang bertaubat kerana tak paksa, taubat dia tak diterima. Taubat yang diterima ni taubat yang daripada hati yang tulus murni. Nah, itu taubat yang diterima, bukan kerana terpaksa ataupun diugur, bukan. Kemudian tuan-tuan, jadi Abu Talib pun sama lah. Dia nampak ada pesan ni, dia pesan kat Nabi, pesan dekat Sayyidina Ali, hampa teguhkanlah semangat, teguhkan semangat. Tapi dia tak beriman pun. Pasal apa? Malu lah, betul nampak, leceh lah. Macam tu lah, leceh lah, malu lah. Tu yang dia tak mau tu. Sebab tu bila Abu Talib mati, sebenarnya Abbas ni adik Abu Talib ni. Abbas adik pada Abu Talib. Pak saudara Nabi yang paling muda nama Abbas. Abbas ni dia tanya dekat Nabi, ma aghnaita an ammika fa innahu yahutuka wa yaghdibu anka. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hang tak boleh tolong ke pak saudara hang. Abbas ni abang Abbas lah, Abu Talib ni. Abbas ni pak saudara Nabi, tapi Abbas ni umur dia dengan Nabi lebih kurang. Dia kan ada kan kadang-kadang kalau abang sulung kita kahwin awal, anak sulung dia tu lebih kurang dengan adik bongsu kita, lebih kurang. Jadi macam tu lah tuan. Jadi Abbas ni tanya dekat Nabi, hang tak boleh tolong ke Abu Talib? Dia ni dah tolong hang dah, dia lindung hang, kemudian dia dah marah kerana kamu wahai Rasulullah. Tak boleh tolong ke? Kan Abu Talib 42 tahun ni bela Nabi SAW, tak boleh tolong ke? Susah payah untuk Nabi. Memanglah dia tak mau beriman sebab dia rasa leceh tuan-tuan. Tu sombonglah hati tu, sombong, tak mau. Kata Nabi SAW, fa inna kana fi dahdahim min nar. Abu Talib berada di neraka yang paling cetek sekali. Neraka Abu Talib tu hanyalah takat buku lali dia ya. Atas buku lali tak kena neraka. Atas buku lali tak ada neraka. Di neraka ni dia ada dalam. Neraka tu dikatakan khusus bagi Abu Talib. Hanyalah takat buku lali je. Buku lali je kena neraka. Atas buku lali tak kena neraka. Tapi menggelegak otak. Dan Abu Talib sangka itulah azab neraka yang paling pedih. Padahal itulah azab neraka yang paling tak sakit. Kata Nabi SAW, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan kerana aku, Abu Talib duduk neraka paling bawah sekali. Dia akan duduk dengan kerak. Pasal apa? Kerana sikap Abu Talib menyamai munafik. Sama dengan Nabi, tengok mujizat Nabi, tengok kebaikan Nabi, akhlak Nabi, tengok ibadah Nabi, tengok hujah-hujah Nabi, tapi tak mau beriman. Jelas beza dengan Abu Jahal. Dia tak hidup dengan Nabi. Abu Jahal, Abu Talib dia hidup dengan Nabi. Dia nampak tanda kenabian, dia tengok sifat kenabian, dia tengok wahyu diturunkan, tapi still tak mau beriman. Sebab tu azab dia lebih pedih sepatutnya. Tapi kerana syafaat Nabi memang hebat tuan. Syafaat Nabi patut duduk kerak bawah ni, duduk atas kali, yang paling ringan tuan-tuan. Baik. Orang-orang Quraisy mendengar berita secara menyeluruh. Sama tajuk bang. Setelah berbagai-bagai kejadian berlaku, ternyata dakwah Islam mula didengar oleh Quraisy. Pada masa itu dakwah Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perseorangan. Jadi Nabi dakwah senyap-senyap, panggil seorang-seorang, perseorangan lah, sembunyi-sembunyi tuan-tuan. Kemudian rupanya dalam diam orang Quraisy dengar dakwah tu sampai kat telinga mereka. Orang Quraisy tidak begitu mempedulikan kegiatan Nabi SAW. Dia pun tahu tapi dia pun buat tak tahu. Mula-mula tuan-tuan Nabi berdakwah, dia pun buat tak tahu 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi. Orang Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, dia pun buat tak tahu. Walaupun dia pun tahu. Pasal apa? Kita tengok bawah ni. Muhammad Al-Ghazali mengatakan, Muhammad Al-Ghazali ni ulama Mesir terkenal dengan kitab sirah dia lah, Fiqh Sirah.
mengatakan berita tentang dakwah Islam sudah mulai tersebar di kalangan orang-orang Quraisy. Namun mereka masih tidak ambil peduli. Dia buat tak tahu. Sebab apa? Kerana mereka menyangka bahawa Muhammad hanyalah salah seorang di antara orang yang suka berbicara tentang agama, seperti juga yang biasa dilakukan Umayyah bin Al-As As-Salat. Makna dia, mereka sangka Nabi Muhammad ni hanyalah seperti orang yang suka cerita beragama. Tuan-tuan, yang nama-nama ni Umayyah bin Umayyah bin As-Salat, Qus bin Sa'idah, Am bin Nufail dan lain-lain lagi. Nama-nama ni mereka ni Islam, tapi mereka bukan melalui Nabi SAW, tapi mereka mengekalkan agama Nabi Ismail. Agama Nabi Ismail tu ada tuan-tuan, tapi sikit sangat. Yang pegang agama Nabi Ismail ni tuan-tuan boleh kira dengan jari. Antaranya inilah Qus bin Sa'idah, Am bin Nufail, Umayyah bin Salat. Lagi siapa tuan-tuan? Kita ingat mula-mula Nabi dapat wahyu, siapa yang Nabi pergi jumpa? Nabi Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal juga sama. Mereka antara orang yang masih lagi beriman dalam ajaran Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Walaupun ajaran Nabi Ismail ni saya ingat hampir 2000 tahun lebih lah tuan-tuan dengan Nabi SAW. 1000 tahun ke 2000 tahun lama dah, tapi masih lagi ada sisa baki tu. Mereka ni tak ada wahyu, tapi mereka hanya berpegang sisa-sisa yang ada, dan mereka beriman. Macam Waraqah bin Naufal tuan-tuan, Nabi baru dapat wahyu yang pertama, Waraqah meninggal dah. Nabi sempat berjumpa dengan Waraqah. Waraqah bagi tahu itu adalah jamus kan, iaitu Jibril. Dan dia bagi tahu Nabi akan ditentang, sebab tidak ada Nabi yang bawa dakwah melainkan dia akan ditentang. Samalah tuan-tuan, tentang kalau bawa kebenaran di mana-mana orang akan tentang, orang akan kata macam-macam. Lumrah tuan-tuan. Jadi cuma mereka ni tak ada wahyu. Nabi SAW dapat wahyu dan berdakwah dengan mukjizat. Mereka berempat ni hanyalah berpegang pada ajaran Nabi Ismail, dan mereka cerita beragama lah, cerita bersolat dan sebagainya. Tapi mereka ni semua Islam lah, mati dalam keadaan Muslim. Kemudian tetapi lama kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mula menghantui mereka kerana pengaruh tindakan baginda. Mula-mula baru akhir-akhir tu mula mereka rasa takut lah. Sebab yang berempat ni, yang Umayyah, Qus dengan Am bin Nufail ni, mereka ni tidak ada mukjizat. Mereka hanya cerita saja apa yang mereka ada. Nabi cerita dengan wahyu, sampaikan dengan Al-Quran. Ini mukjizat yang terbesar tuan-tuan. Itu yang mereka rasa goyang tu. Pasal Nabi datang dengan mukjizat, datang dengan wahyu, datang dengan Al-Quran. Baik, kemudian oleh kerana itu mereka mula memberi perhatian kepada dakwah baginda. Barulah mereka bagi perhatian. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perseorangan, senyap-senyap dan bersembunyi. Ini kita kena belajar. Mula-mula kita nak buat satu kebaikan, kalau tak boleh terang-terangan, buat secara sembunyi-sembunyi. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Dakwah dia begitu tuan-tuan. Jangan tinggal terus dakwah. Mulakan dengan sedikit tuan-tuan, dakwah. Islam asalnya di Mekah tuan-tuan dengan Madinah, tapi Islam ni berkembang tuan-tuan di seluruh dunia. Asalnya Islam ni turun pada orang Arab kan, orang Arab, Nabi SAW orang Arab. Tapi orang Arab bukan majoriti orang Islam sekarang ni. Nusantara ni, Malaysia dengan Indonesia, lebih ramai Islam berbanding dengan Arab. Orang India yang Islam lebih ramai daripada orang Arab. Orang Cina yang Islam, seingat saya, boleh jadi saya lebih ramai daripada orang Arab. Orang belah Eropah kan, yang Islam Eropah, negara yang tan tu, Pakistan, Turkmenistan, lebih ramai Islam berbanding orang Arab. Semua bermula dengan ni lah tuan-tuan, sikit-sikit dakwah, cerita sampailah orang pun masuk Islam tuan-tuan. Sampai Islam kat kita. Saya habiskan tuan-tuan. Kemudian dalam waktu ini telah terbentuk sekelompok orang mukmin yang sentiasa menguatkan silaturahim dan saling berganding bahu. Penyampaian dakwah masih dilakukan secara demikian hinggalah turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah menyampaikan secara terang-terangan. Rasulullah SAW menyeru kepada kaumnya supaya meninggalkan kebatilan dan menyerang berhala-berhala sembah mereka. Mulalah Nabi suruh sembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala. Nampak tak? Macam yang dulu tak ada, dia pun hanya cerita Islam ya. Nabi dakwah supaya tinggal berhala-berhala. Itu yang Nabi SAW ditentang lah.
kita akan pergi tajuk baru kan. Betul bang? Dakwah secara terang-terangan. Ya. Akan datang insya-Allah kita akan masuk tajuk baru, dakwah secara terang-terangan. Jadi cukup sekali tu tuan-tuan. Saya mohon maaf sikit suara tak apa jelas tuan-tuan malam ni. Tapi tuan-tuan dengar ke tak dengar tuan-tuan? Dengar saya tuan-tuan dengar sebab tuan-tuan tak tidur. Jadi dengar tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan saya minta maaf kalau kurangan. Insya-Allah kita bertemu pada masa akan datang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat.